Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Amirul. Jadi hari ini Pendidikan Kesihatan tahun 2. Hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk bersyukur dan kasih sayang. Jadi hari ini kita dah masuk unit yang baru. Jadi kita akan bincangkan tentang bersyukur dan kasih sayang. Jadi sama-sama kita bagi perhatian dan kita dengar penerangan yang bakal cikgu berikan sebentar sahaja lagi. Jadi pada hari ini di akhir sesi BDP nanti murid-murid akan dapat mengetahui cara menzahirkan kasih sayang kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan-rakan. Jadi dengar baik-baik dan berikan perhatian sebab ada banyak ni yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jadi kalau kamu tak bagi perhatian, rugilah kamu pada hari ini. Jadi mari kita teruskan. Pertama sekali kita tengok tajuk kita tadi, bersyukur dan kasih sayang. Jadi soalan yang pertama, apakah maksud bersyukur? Jadi seperti yang cikgu dah tulis kat sini, bersyukur ni maksud dia perasaan berterima kasih atas pemberian dalam hidup kepada Tuhan. Jadi perasaan berterima kasih. Sebagai contohnya, kalau seseorang bagi kita hadiah, bagi kita ampau, kita ucapkan terima kasih. Jadi itu terima kasih. Jadi bersyukur ni dia spesifik. Dia memang di kita ni berterima kasih kepada Tuhan. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Jadi setiap agama menggalakkan penganutnya bersyukur atas pemberian daripada Tuhan. Apa pemberian tu? Antaranya kesihatan, kita boleh tengok pakai dua-dua mata, kita boleh makan, kita boleh minum, kita dapat keluarga yang bahagia. Jadi semua tu ialah pemberian daripada Tuhan. Jadi sebab itulah kita kena bersyukur kepada Tuhan. Jadi setiap agama ada ajarannya masing-masing. Jadi kita bersyukur dengan cara mengikuti ajaran yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing. Jadi itu ialah salah satu cara untuk bersyukur. Jadi seterusnya ialah apakah maksud kasih sayang? Tadi kita dah bincang pasal bersyukur, kali ini pasal kasih sayang pula. Jadi kasih sayang ni seperti yang cikgu dah tulis, perasaan belas kasihan, timbang rasa dan simpati. Kalau cikgu nak terangkan lebih lanjut lagi, dia perasaan belas kasihan, timbang rasa dan simpati kepada orang yang kita cintai ataupun orang yang kita ambil berat. Jadi itu ialah kasih sayang. Jadi kasih sayang ni ada kita berikan kepada banyak orang. Antaranya yang paling penting sekali dalam hidup kita ialah kepada ibu bapa. Jadi kasih sayang kepada ibu bapa. Jadi kita sebagai anak perlulah menunjukkan, mempamerkan kasih sayang kepada ibu bapa. Macam mana? Antaranya ialah dengan menolong ibu bapa melakukan kerja di rumah, mendengar nasihat dan teguran ibu bapa dan belajar bersungguh-sungguh demi kebahagiaan ibu bapa. Jadi ibu bapa ni dah bagi segalanya dekat kita. Dah bagi tempat tidur, dah bagi tempat tinggal, dah bagi baju, pakaian, sekolah, makan minum. Jadi kita sebagai anak kenalah, cara kita nak balas kasih sayang ibu bapa kita tu adalah dengan ni lah, buat apa yang cikgu cadangkan ini. Jadi itu ialah kasih sayang kepada ibu bapa. Seterusnya ialah kasih sayang kepada ahli keluarga kita sendiri. Jadi setiap orang ada ahli keluarga masing-masing. Ada yang anak tunggal, ada yang adik-beradik ada 2, 3, 4, 5, 10 pun ada. Jadi jangan terkejut, memang ada. Jadi dalam kalangan adik-beradik, kita kenalah saling tolong-menolong antara adik-beradik. Kalau ada yang susah, tak nak buat kerja sekolah ke, kita sebagai adik-beradik, kalau kita mampu, kita tolonglah adik-beradik kita buat kerja sekolah. Contohnya kamu darjah 3 ataupun kamu darjah 2, tolong adik yang darjah 1 untuk buat kerja sekolah. Seterusnya ialah
cara kasih sayang kepada ahli keluarga ni, kita bantu ibu bapa kita menjaga adik-adik yang masih kecil. Mungkin ibu kita tengah sibuk masak ke apa kan. Jadi kita sebagai anak yang lebih tua, tolong jaga adik-adik yang masih kecil. Dan yang terakhir, cara nak tunjukkan kasih sayang kepada ahli keluarga ialah dengan tidak bergaduh dan membimbangkan ibu bapa. Jadi kita ni kenalah jaga kelakuan supaya ibu bapa ni kurang sikit dia punya bimbang tu, risau dia tu. Kalau dia tengok anak-anak dia bergaduh, dia pun risau. Dia tak nak anak-anak dia bermasam muka antara satu sama lain. Jadi berbaik-baiklah dengan ahli keluarga. Seterusnya, kasih sayang kepada diri sendiri. Kasih sayang kepada diri sendiri. Bukan je kita bagi kasih sayang dekat orang lain, dekat diri sendiri pun penting. Jadi yang pertama sekali, kita kenalah menjaga kesihatan diri dengan bersenam dan melakukan aktiviti fizikal. Seterusnya, kita kena mengelakkan diri daripada bahan terlarang. Tadi kita bersenam untuk jaga kesihatan diri. Dan seterusnya ialah mengelakkan diri dari bahan terlarang. Contohnya, janganlah terlibat dengan rokok ke, dadah ke, gam ke. Jangan. Jadi itulah dia, kita elakkan diri berbahan terlarang. Dan yang ketiga, kita libatkan diri dalam aktiviti yang mendatangkan kesan positif. Sebagai contohnya, kita menolong ibu bapa, kita join camp ke, join aktiviti-aktiviti, pertandingan-pertandingan, supaya kita dapat memberi sumbangan kepada diri sendiri kita. Bila kita menang suatu pertandingan, kita akan dapat rasa kepuasan dan memberi impak yang positif kepada diri sendiri. Seterusnya ialah kasih sayang kepada guru. Jadi tadi diri sendiri, seterusnya kita kepada guru pula. Jadi kasih sayang kepada guru ni ialah memberikan perhatian sewaktu berada di dalam kelas. Kalau guru mengajar di depan, kita kena dengar. Kalau kita bercakap, siapa nak dengar? Seterusnya, kita kena siapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Kalau cikgu bagi kerja tu, buatlah. Kalau PDPR ni, cikgu bagi kerja, jangan lupa nak hantar tugasan. Penat, cikgu sediakan segalanya. Kamu buat aja. Dan yang ketiga, kita kenalah mendengar nasihat dan teguran oleh guru dengan hati yang terbuka. Cikgu ni kalau marah, bukan tanda dia benci. Dia sayang, dia nak kamu pandai, dia nak kamu berjaya. Jadi kalau dia bagi nasihat, dia bagi teguran, kita kenalah terima dengan hati yang terbuka, kerana suatu hari nanti kita akan bersyukurlah atas nasihat tersebut. Dan yang terakhir ialah kasih sayang kepada rakan. Jadi selain guru di sekolah ni, kita ada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang duduk sebelah meja, kelas lain, darjah lain. Jadi cara nak tunjukkan kasih sayang kepada rakan, kita bantu rakan sewaktu rakan berada dalam kesusahan. Mungkin satu hari ni dia terjatuh ke kan, jadi kita tolong dia, bawa dia jumpa dengan cikgu. Seterusnya, kita memberikan sokongan serta nasihat kepada rakan ketika diperlukan. Mungkin satu hari tu dia datang sekolah, dia murung, dia sedih kan, lepas tu tanyalah dia kenapa sedih. Mungkin dekat rumah dia ada jadi apa-apa kan. Jadi kita sebagai rakan, kita tolong, kita bagi sokongan, kita bagi nasihat dan dorongan. Jadi kita ceriakan dia balik. Dan yang terakhir, kita mengajak rakan ke arah kebaikan. Kita ni kalau sebagai rakan ni, kawan-kawan ni kan, janganlah ajak kawan kita buat benda yang tak elok. Macam mana benda-benda tak elok? Macam cikgu kata tadi lah, melibatkan diri dalam benda-benda terlarang lah. Dah lah, rokok lah, ajak mencuri lah, ajak pergi conteng tandas lah. Tak nak. Benda-benda tu kita tak nak, kita nak elakkan. Jadi cara kita nak tunjukkan kasih sayang paling senang sekali, kita ajak rakan ke arah kebaikan. Jadi itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Panjang lebar kan. Jadi kalau ada yang tak faham, ada yang tak jelas, boleh ulang balik video ni, tengok sekali lagi. Boleh dengar balik penjelasan daripada cikgu. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Sekian, harap apa yang cikgu sampaikan memberi manfaat kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.